Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perpaduan buat seluruh rakyat Malaysia. Pak cik, mak cik, datuk nenek, Oto Arung serta anak-anak muda yang amat saya hormati sekalian. Sehingga saat ini usul undi tidak percaya oleh Tun M, oleh Tengku Razali Hamzah, oleh geng-geng parti pejuang Tun M masih gagal untuk diluluskan oleh Speaker Dewan Rakyat dan masih gagal untuk menumbangkan kerajaan yang di-Pertuan Agong di Putrajaya. Sukacita saya maklumkan kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad, kepada Tengku Razali Hamzah, kepada Dr. Mazli Malik, kepada lebih 30 ahli politik yang mengusulkan usul undi tidak percaya kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-8 Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin sebenarnya adalah satu kegagalan yang cukup besar yang perlu saya umumkan, Pak Cik Mak Cik. Saya Jufazli Syekh Ahmad sebagai penganalisis politik bebas. Saya ingin menyampaikan satu maklumat sulit baru yang mana semua usul undi tidak percaya oleh kem politik Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Tengku Razali Hamzah akan dibuang ke dalam tong sampah Parlimen. Maka ini adalah satu klimaks kepada percaturan politik Tun Dr. Mahathir Mohamad bersama Tengku Razali Hamzah yang terus menemui jalan kegagalan dalam politik negara Malaysia. Ada dua cara usul undi tidak percaya Tun Dr. Mahathir Mohamad bersama Tengku Razali Hamzah dan geng-geng mereka ini dibuang ke dalam tong sampah, Pak Cik Mak Cik. Cara yang pertama, usul persendirian ataupun usul daripada pembangkang dianggap tidak penting dalam perbahasan Dewan Rakyat seperti termaktub dalam undang-undang dan perlembagaan. Usul berkaitan dengan pentadbiran kerajaan dan usul berkaitan dengan kepentingan rakyat di musim coronavirus lebih diutamakan oleh Speaker Dewan Rakyat, oleh Perdana Menteri ke-8 Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin, oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Undang-Undang dan Parlimen Dr. Taqiyuddin Hassan. Maka cara pertama ini saya ini maklumkan kepada Pak Cik Mak Cik Oto Arung yang cerdik pandai di luar sana. Usul undi tidak percaya Tun Dr. Mahathir dan Tengku Razali Hamzah ini tidak akan dibahaskan dan tidak akan diperdebatkan di persidangan Parlimen pada bulan hadapan November 2020. Usul-usul berkaitan dengan belanjawan rakyat 2021 lebih menjadi keutamaan dan menjadi agenda untuk mengatasi masalah ekonomi rakyat Malaysia di musim coronavirus. Usul undi tidak percaya ini dianggap sebagai usul membuang masa ahli-ahli parlimen, tidak menjadi prioriti dan ia adalah satu usul yang boleh dianggap sebagai usul sampah. Maka tindakan Tun Dr. Mahathir buat kali kedua mencadangkan usul undi tidak percaya kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin di Parlimen sebenarnya akan gagal seperti usul undi tidak percaya yang kali pertama dicadangkan oleh Tun M sebelum ini di Dewan Rakyat. Buat pusingan pertama, usul undi tidak percaya Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam persidangan Parlimen sebelum ini telah dibuang ke dalam tong sampah Parlimen juga, Pak Cik Mak Cik. Maka buat kali kedua Tun Dr. Mahathir, Tengku Razali Hamzah dan geng-geng politik mereka mahu lagi mencuba untuk usul cadangan mereka ini terus dibuang ke dalam tong sampah Parlimen. Maka tangan-tangan gaib politik dalam negara Malaysia tidak berminat untuk melayan karena ahli-ahli politik veteran yang semakin lama semakin nyanyuk,
yang semakin lama semakin gila kuasa, syok sendiri mahu menjadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia, ialah Tun Dr. Mahathir dan Tengku Razali Hamzah. Yang nyawa-nyawa ikan hari ini, pakcik makcik, mereka berazam mahu jadi PM ke-9 sebelum masuk ke dalam lubang kubur masing-masing. Tetapi tangan-tangan gaib politik Malaysia dalam institusi parlimen menganggap usul undi tidak percaya oleh mereka berdua itu layak untuk dibuang ke dalam tong sampah parlimen dengan meletakkan cadangan usul itu masih tidak diluluskan sehingga hari ini. Sekalipun diluluskan, usul undi tidak percaya ini akan diletakkan pada ranking paling last. Apabila diletakkan pada ranking paling last untuk perdebatan dan perbahasan, maka sampai kiamatlah usul undi tidak percaya Tun Dr. Mahathir dan Tengku Razali Hamzah ini tidak akan berjaya menumbangkan kerajaan yang di-Pertuan Agong di Parlimen. Kedua, usul undi tidak percaya Tun Dr. Mahathir, Tengku Razali Hamzah dan ahli-ahli politik geng mereka ini akan dibuang ke dalam tong sampah parlimen melalui cara penggantungan persidangan parlimen. Duli Yang Maha Mulia Tuanku yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa untuk membatalkan persidangan parlimen pada November 2020 dengan cara mengumumkan penggantungan persidangan parlimen seperti termaktub di dalam Undang-Undang dan Perlembagaan Persekutuan Malaysia atas alasan krisis politik di musim coronavirus. Maka disebabkan semua parti politik tidak mahu memperdebatkan tentang masalah rakyat di parlimen, semua ahli-ahli parlimen berebut mahu menjadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia, terutamanya Tun Dr. Mahathir Mohamad, Tengku Razali Hamzah, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Lim Kit Siang, Mat Sabu, Dr. Mazli Malik, Dr. Wan Aziza, tidak lupa Datuk Seri Zaid Hamidi, Datuk Seri Najib Tun Razak. Maka pakcik-makcik yang di-Pertuan Agong boleh mengambil tindakan drastik untuk menggantung persidangan parlimen dan membatalkan persidangan parlimen November 2020 sekiranya parlimen tidak mahu lagi membahaskan tentang kepentingan rakyat. Parlimen itu adalah Dewan Rakyat, Dewan untuk Perwakilan Rakyat. Tetapi parlimen itu telah berubah menjadi perdebatan tentang siapa yang mahu jadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia. Bagus tak perlu ada lah parlimen tu kan, pakcik-makcik, bagus tak perlulah ada ahli-ahli parlimen, terutamanya ahli-ahli parlimen veteran tua yang tidak lama lagi meninggal dunia. Sebab akhirnya mereka tidak bincangkan tentang masalah rakyat, masalah air rakyat, masalah bekalan elektrik rakyat, masalah rumah PPRT rakyat, masalah gaji rakyat, masalah pengangguran rakyat. Mereka tidak mau bincang perkara ini. Maka Duli Yang Maha Mulia Tuanku yang di-Pertuan Agong boleh menggunakan kuasa mutlak baginda untuk mengumumkan parlimen untuk persidangan November 2020 dibatalkan dan digantung serta-merta. Pakcik-makcik, maka ini adalah cara bagaimana usul undi tidak percaya tu Dr. Mahathir Mohamad, Tengku Razali Hamzah, Dr. Mazli Malik dan geng-geng mereka ini yang sibuk berpolitik di musim coronavirus akan pasti dan pasti dibuang ke dalam tong sampah parlimen. Maka saya telah memberi satu secret information kepada rakyat Malaysia bahawa percaturan kuasa politik hari ini sememangnya masih berpihak kepada kerajaan yang di-Pertuan Agong di bawah kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Perdana Menteri ke-8 Malaysia. Pakcik-makcik, sebagai pengajaran daripada percaturan kuasa politik ini, sebentar tadi Sultan Selangor telah mengkritik tindakan ahli-ahli politik yang merebutkan kuasa jawatan Perdana Menteri ke-9 Malaysia melakukan
Ya, percaturan kuasa politik yang mengabaikan kepentingan rakyat. Saya cukup kagum dengan kelantangan suara Raja-Raja Melayu yang diketuai oleh Yang di-Pertuan Agong, oleh Raja Selangor, oleh Raja Melayu di Johor, yang mengkritik secara terbuka tindak tanduk kegilaan ahli-ahli politik yang sibuk berpolitik tetapi bukan mahu menyelamatkan nyawa rakyat di musim coronavirus. Maka saya sangat bersetuju dengan Tita Diraja Sultan Selangor sebentar tadi, yang menempelak ahli-ahli politik dengan percaturan-percaturan politik yang akhirnya merugikan rakyat Malaysia. Ahli-ahli parlimen yang sibuk mahu menumbangkan kerajaan Yang di-Pertuan Agong, ahli-ahli parlimen yang sibuk mahu menumbangkan kuasa Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Perdana Menteri ke-8 Malaysia, mereka ini tidak turun kawasan pakcik-makcik. Tun Dr. Mahathir Mohamad, Tengku Razali Hamzah, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Dr. Mazli Malik, Datuk Seri Zaid Hamidi, Datuk Seri Najib Tun Razak. Mereka ni antara ahli-ahli politik yang wajar untuk dikritik oleh Raja-Raja Melayu secara terbuka, secara kritikal. Kerana kalau bukan Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu yang mengkritik mereka, kalau bukan rakyat seperti kita yang mengkritik mereka, mereka ini akan terus syok sendiri mahu menjadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia pakcik-makcik dengan membawa usul undi tidak percaya. Usul undi tidak percaya, lebih 35 usul undi tidak percaya kepada Perdana Menteri ke-8 Malaysia yang dilantik secara sah oleh Yang di-Pertuan Agong, oleh Raja-Raja Melayu. Dan usul undi tidak percaya ini hakikatnya dan realitinya secara tersurat dan tersirat, ia adalah satu penghinaan kepada kuasa Yang di-Pertuan Agong dan kuasa Raja-Raja Melayu, dalam masa yang sama menghina kuasa rakyat Malaysia secara majoriti. Di musim coronavirus ini, sepatutnya ahli-ahli parlimen yang membawa usul undi tidak percaya membawa usul yang lebih penting berkaitan dengan masalah ekonomi rakyat di musim coronavirus. Alangkah baiknya jika Tun Dr. Mahathir mencadangkan usul untuk kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin memberi bantuan keuangan kepada rakyat Malaysia yang kehilangan pekerjaan, yang kehilangan pendapatan di musim coronavirus. Usul undi tidak percaya ini adalah membuang masa, membazir masa yang tidak ada kaitan dengan kepentingan rakyat. Ini adalah politik. Usul undi tidak percaya ini hanya untuk kepentingan peribadi Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dia mahu jadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia, pakcik-makcik. Dalam keadaan umur dia nyawa-nyawa ikan 95 tahun, dalam keadaan semua bangsa, semua agama, semua Raja-Raja Melayu menolak Tun Dr. Mahathir untuk menjadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia, Tun Dr. Mahathir membawa usul sampah ke dalam parlimen. Sepatutnya Tun Dr. Mahathir membawa usul untuk membantu ekonomi rakyat Malaysia yang kehilangan pekerjaan, yang kehilangan sumber pendapatan di musim coronavirus tahun 2020. Tetapi usul ini tidak diutamakan oleh Tun Dr. Mahathir. Tengku Razali Hamzah juga sibuk berpolitik. Lebih 30 tahun berangan mahu jadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia, berangan mahu jadi PM ke-8, berangan mahu jadi PM ke-7, berangan mahu jadi PM ke-10. Tengku Razali Hamzah ini, pakcik-makcik, sampai sekarang tidak dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong sebagai Perdana Menteri. Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu tidak mahu memberikan jawatan menteri ataupun jawatan timbalan Perdana Menteri kepada Tengku Razali Hamzah. Kerana dia ini adalah geng Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kerana dia ini adalah geng-geng orang tua yang sudah expired, yang sudah tidak layak untuk menjadi ahli parlimen dan tidak layak untuk menjadi Perdana Menteri atau timbalan Perdana Menteri, ataupun menjawat apa-apa jawatan portfolio menteri dalam kabinet kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Daripada Tengku Razali Hamzah
memalukan diri sendiri, membodohkan diri sendiri, bersekongkol dengan Tun Dr. Mahathir bawa usul undi tidak percaya kepada Perdana Menteri ke-8 Malaysia yang sudah dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong itu beberapa bulan lalu. Alangkah baiknya jika Tengku Razali Hamzah bawa usul tentang masalah air di Kelantan. Dia ini adalah ahli Parlimen Kelantan, Pak Cik Makcik. Alangkah baiknya lah, Ya Amat Berhormat ahli Parlimen Kelantan Tengku Razali Hamzah, cubalah YB bawa usul tentang masalah air di Kelantan yang tidak pandai selesai. Lebih 60 tahun tak pandai selesai YB. YB bawa usul undi tidak percaya kepada Perdana Menteri ke-8 Malaysia. Sampai sekarang Tan Sri Muhyiddin Yassin masih berkhidmat sebagai Perdana Menteri. Usul undi tidak percaya Tengku Razali Hamzah dibuang ke dalam tong sampah Parlimen. Masih tidak diluluskan. Kalau bawa masalah rakyat Kelantan, kan itu bagus. Tengku Razali Hamzah bawa usul tentang isu royalty minyak Kelantan, isu pembangunan di Kelantan. Buat apalah bawa usul undi tidak percaya kepada Perdana Menteri ke-8 Malaysia? Kami rakyat Malaysia ni tidak ada masalah dengan kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dia bantu rakyat, bagi bantuan 1,001 bantuan di musim coronavirus. Dia menyelesaikan masalah coronavirus. Tapi kamu ni berpolitik Tengku Razali Hamzah. Dr. Mazli Malik bawa usul undi tidak percaya. Dia ini bekas Menteri Pendidikan. Alangkah baiknya lah jika dia mengusulkan usul tentang sistem persekolahan dan sistem pendidikan negara Malaysia di musim coronavirus. Sebagai contoh, Dr. Mazli Malik, daripada dia mengusulkan usul undi tidak percaya kepada Perdana Menteri ke-8 Malaysia, dia boleh usul tentang isu PTPTN agar graduan-graduan yang tidak mampu membayar PTPTN itu postpone pembayaran PTPTN itu sehingga tahun 2021 bagi mengurangkan beban ekonomi orang-orang muda, orang-orang belia. Dia juga boleh mengeluarkan usul tentang kebajikan mahasiswa, tentang kebajikan anak-anak di sekolah rendah, di sekolah menengah, tentang keselamatan dan nyawa mereka di musim coronavirus. Dia boleh cadangkan usul untuk diperdebatkan semua sekolah, semua universiti perlu ditutup sementara waktu demi menjaga nyawa mahasiswa-mahasiswa dan anak-anak kita yang terdedah dengan coronavirus. Boleh usulkan mekanisme pendidikan secara online untuk mahasiswa-mahasiswa. Tetapi usul yang dia bawa, usul undi tidak percaya kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Usul ini tidak memberi kebaikan kepada rakyat. Alangkah baiknya lah jika kebajikan mahasiswa, kebajikan anak-anak Malaysia di semua institusi pendidikan diusulkan oleh Dr. Mazli Malik. Tetapi itulah level Dr. Mazli Malik. Hanya tahu pasal kasut hitam, kolam renang, hanya tahu pasal hal-hal berpolitik dengan Tun Dr. Mahathir, dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim, daripada dia sibuk mahu berpolitik pasal jawatan PM ke-9 sampai sekarang tak jadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia, Pak Cik Makcik, Anwar Ibrahim jadi PM tepi. Daripada geng-geng Anwar Ibrahim ini bawa usul undi tidak percaya kepada Parlimen, alangkah baiknya lah jika dia bawa usul tentang masalah coronavirus di Sabah. Alangkah baiknya lah jika dia bangkitkan masalah orang-orang di Port Dickson, rakyat dan pengundi di kawasan Parlimen Port Dickson. Banyak betul masalah dekat kawasan Parlimen Port Dickson tu. Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak boleh menjaga kepentingan rakyat Port Dickson, berangan mahu jadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia. Maka ini adalah gambaran bagaimana percaturan kuasa politik dalam Parlimen ini memberi kesan buruk kepada imej dan legasi politik Tun Dr. Mahathir Mohamad Tengku Razali Hamzah,
Datuk Seri Anwar Ibrahim dan geng-geng mereka ini yang sengaja berpolitik di musim coronavirus sehingga dikritik oleh raja-raja Melayu oleh Yang di-Pertuan Agong. Tidak ada keperluan dengan usul undi tidak percaya kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, pakcik-makcik. Tan Sri Muhyiddin Yassin bukan merompak duit 1MDB. Tan Sri Muhyiddin Yassin bukan merompak duit Felda. Tan Sri Muhyiddin Yassin bukan merompak duit negara. Tan Sri Muhyiddin Yassin bagi duit dengan rakyat Malaysia di musim coronavirus. Bantuan Prihatin 2.0 akan diberikan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dan kerajaan Yang di-Pertuan Agong bermula minggu hadapan, pakcik-makcik. Kita semua dapat bantuan lagi. Keprihatinan Tan Sri Muhyiddin Yassin ini, dia antara Perdana Menteri yang terbaik dalam sejarah politik negara Malaysia dalam krisis coronavirus. Tun Dr. Mahathir dulu jadi Perdana Menteri ke-7 Malaysia, kedekut bin bakhil, tidak mahu bagi bantuan kepada rakyat Malaysia. Tidak kira di musim coronavirus ataupun bukan musim coronavirus. Semua bantuan kebajikan Tun Dr. Mahathir, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Lim Kit Siang, Pakatan Harapan, warisan APCO di Putrajaya, semua bantuan kebajikan rakyat kena blok dan tidak disalurkan secara menyeluruh. Tetapi Tan Sri Muhyiddin Yassin memberi bantuan keuangan untuk mengurangkan beban ekonomi rakyat di musim coronavirus, pakcik-makcik. Bukan 10 juta orang dia bantu, berpuluh-puluh juta rakyat Malaysia tanpa mengira ideologi politik, tanpa mengira negeri, tanpa mengira tempat, tanpa mengira bangsa, tanpa mengira agama. Fair and square. Sangat adil. Maka saya melihat sebagai penganalisis politik bebas, saya kira saya tidak terkejut jika usul undi tidak percaya ini akan terus gagal dalam game politik Tun Dr. Mahathir Mohamad, Tengku Razali Hamzah dan geng-geng mereka. Seperti mana usul undi tidak percaya sebelum ini dibuang ke dalam tong sampah parlimen oleh tangan-tangan gaib politik Malaysia. Maka ini akan terus mengukuhkan kuasa Tan Sri Muhyiddin Yassin dan kerajaan Yang di-Pertuan Agong. Tanpa Tengku Razali Hamzah, Tan Sri Muhyiddin Yassin masih boleh jadi Perdana Menteri. Tanpa Tengku Razali Hamzah, tanpa sokongan Tun Dr. Mahathir, tanpa sokongan Datuk Seri Anwar Ibrahim, tanpa sokongan Pakatan Harapan, kerajaan Yang di-Pertuan Agong kekal berkuasa di Putrajaya, pakcik-makcik. Maka sehingga saat ini, saya ingin ingatkan kepada pakcik-makcik yang amat saya hormati. Kita tidak boleh lagi diheret oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, oleh Tengku Razali Hamzah, oleh pemimpin-pemimpin UMNO Barisan Nasional seperti Datuk Seri Zahid Hamidi, oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, oleh Lim Kit Siang, oleh Pakatan Harapan, oleh Parti Pejuang untuk mereka mempergunakan nama rakyat Malaysia bagi tujuan berpolitik. Di musim coronavirus ini adalah musim untuk menjaga kebajikan ekonomi rakyat, pakcik-makcik. Oh, otok arong sekalian. Di musim coronavirus yang semakin lama semakin teruk, setiap hari lebih 800 kes, pakcik-makcik. Saya yakin hari ini akan terus meningkat dan kekal tinggi. Tun Dr. Mahathir, Tengku Razali Hamzah, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Lim Kit Siang, Mat Sabu, Dr. Wan Azizah, Nurul Izzah Anwar, Dr. Mazli Malik, semua ahli-ahli Parlimen Pakatan Harapan, termasuk Datuk Seri Zahid Hamidi dan beberapa orang ahli Parlimen geng-geng Datuk Seri Zahid Hamidi dalam UMNO. Kamu semua ni ahli Parlimen sepatutnya turun di semua kawasan Parlimen masing-masing. Kamu tidak mahlukah ahli-ahli Parlimen sekalian? Ustaz Ibit Liu, dia beli 2 lori besar untuk bagi bantuan air bersih kepada orang-orang Selangor. Ustaz Ibit Liu ini bukan ahli Parlimen, pakcik, bukan YB adun kawasan. Inilah kerja yang sepatutnya dilakukan oleh Tun Dr. Mahathir, oleh Tengku Razali Hamzah, oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, oleh Datuk Seri Zahid Hamidi, oleh semua ahli Parlimen dalam kerajaan pembangkang dan Parti Bebas. Bukan berpolitik. Sampai sekarang rakyat semakin marah, semakin benci, semakin muak, semakin mual, semakin rasa loya dengan semua ahli politik yang kerja dia berpolitik di musim coronavirus dalam keadaan rakyat tidak ada
pendapatan keuangan bulanan yang stabil, yang tidak ada pekerjaan, yang tidak ada sumber ekonomi yang kukuh, dalam keadaan rakyat tidak cukup makan, tidak cukup sumber keuangan. Ahli-ahli parlimen semua ni, pakcik-makcik yang bawa usul undi tidak percaya, makan gaji buta. Tun Dr. Mahathir, Tengku Razali Hamzah, Dr. Masli Malik, ahli-ahli parlimen Parti Pejuang, ahli-ahli parlimen Pakatan Harapan, ahli-ahli parlimen Warisan. Mereka semua ni makan gaji buta, pakcik-makcik, berpolitik. Di luar parlimen berpolitik, dalam parlimen berpolitik. Sepatutnya mereka mengutamakan kepentingan rakyat, kepentingan orang-orang miskin yang mengharapkan bantuan daripada ahli-ahli parlimen, daripada YB kawasan adun mereka. Sebab itu mereka tidak layak untuk menjadi kerajaan lagi, pakcik-makcik. Pakatan Harapan, Parti Pejuang, Parti Anak Muda, Syed Saddiq tu pun diam-diam, aku tak tahu apa dia buat. Ahli parlimen muda, tapi tak berguna. Orang Muar di Johor tak dapat bantuan apa-apa. Padahal dia YB, gaji berpuluh-puluh ribu. Kedekut bin bakhil semua ahli-ahli parlimen ni, pakcik-makcik. Takkanlah tak boleh bagi bantuan RM200 satu rumah untuk beli beras, untuk beli ayam, untuk beli ikan, untuk bagi bantuan. Di Selangor paling teruk sekarang ni, mahu bagi air percuma, tetapi akhirnya orang-orang Selangor menyesal dengan pentadbiran Pakatan Harapan. Datuk Seri Anwar Ibrahim berangan mahu jadi PM ke-9, tetapi Pakatan Harapan tak boleh handle Selangor, pakcik-makcik. Air kotor, air busuk, tidak ada air. Ini level Pakatan Harapan. Hanya pandai berpolitik tetapi tidak pandai menjaga kebajikan asasi rakyat. Kalau air pun, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Selangor daripada PKR itu juga, orang Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak boleh handle bekalan air bersih untuk rakyat di Selangor, maka tidak layaklah jadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia, pakcik-makcik. Tidak layaklah Pakatan Harapan untuk kembali berkuasa di Putrajaya. Boleh hancur negara ni. Boleh satu Malaysia tak ada air. Kalau Pakatan Harapan di Selangor tak ada air, sebab manifesto mereka air percuma, tapi tak ada air. So that's mean kalau Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan mahu jadi PM ke-9, mahu jadi kerajaan semula bersama DAP, maksudnya seluruh negara Malaysia ni air percuma, maksudnya tak ada air. Air percuma tapi air kotor. Ini adalah masalah besar Tun Dr. Mahathir Mohamad, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Lim Kit Siang, Tengku Razali Hamzah dan semua ahli-ahli politik, pakcik-makcik. Sehubungan dengan itu, saya mengharapkan rakyat Malaysia terus berdiri teguh di bawah kepimpinan Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu yang telah melantik Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ke-8 Malaysia yang sah. Ini bukan masa untuk kita memilih dan mencari Perdana Menteri ke-9 Malaysia, kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menganugerahkan kepada kita Perdana Menteri yang tidak ada skandal rasuah berbilion-bilion ringgit seperti Datuk Seri Zahid Hamidi, seperti Tun Dr. Mahathir, seperti Datuk Seri Najib Tun Razak, seperti Lim Guan Eng. I repeat again. Ini adalah Perdana Menteri yang terbaik yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dianugerahkan oleh Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu untuk rakyat semua bangsa dan semua agama dijaga kebajikan mereka di musim coronavirus. Sudah terbukti, pakcik-makcik, Tun Dr. Mahathir hanya mahu berpolitik. Tengku Razali Hamzah hanya mahu berpolitik. Datuk Seri Zahid Hamidi hanya mahu berpolitik. Datuk Seri Anwar Ibrahim hanya mahu berpolitik. Datuk Seri Najib Tun Razak hanya mahu berpolitik. Pakatan Harapan, Parti Pejuang, DAP hanya mahu berpolitik. Tetapi Tan Sri Muhyiddin Yassin bersama kerajaan Yang di-Pertuan Agong mahu menjaga kebajikan rakyat, kebajikan ekonomi rakyat, mahu menyelesaikan masalah coronavirus supaya tidak ada lagi nyawa rakyat Malaysia terkorban. Ini adalah perjuangan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan perjuangan Yang di-Pertuan Agong, perjuangan Raja-Raja Melayu yang perlu untuk kita sokong. Usul undi tidak percaya oleh ahli-ahli politik
yang sudah tua, yang nyanyuk, yang sudah expired, sudah sampai tarikh luput, yang tidak layak lagi untuk menjadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia. Mereka ini perlu dibuang ke dalam tong sampah sudah pakcik-makcik. Makan gaji buta sahaja. Maka saya menyeru kepada rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa, tanpa mengira ideologi politik, tanpa mengira agama. Kita perlu bersatu padu untuk melawan ahli-ahli politik tolol, ahli-ahli politik yang tamak kuasa, ahli-ahli politik yang hanya tahu kerjanya berpolitik tetapi mengabaikan kebajikan ekonomi rakyat. Mereka ini seperti Tun Dr. Mahathir Mohamad, Tengku Razali Hamzah, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Zahid Hamidi, Datuk Seri Najib Tun Razak tidak layak untuk menjadi ahli parlimen, tidak layak untuk mendapat apa-apa jawatan daripada yang di-Pertuan Agong kerana menyusahkan rakyat. Mereka bukan membantu rakyat pakcik-makcik. Mereka ini menyusahkan rakyat di musim coronavirus. Mereka mahu PRU15 lebih awal diadakan. Mereka mahu Perdana Menteri yang baik, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, ditukar. Ini kerja gila pakcik-makcik. Mereka mengheret yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu untuk satu krisis politik yang membuang masa rakyat, yang membazir masa rakyat, yang hanya menambah masalah rakyat di musim coronavirus. Secara tuntasnya pakcik-makcik, saya bersetuju untuk tangan-tangan rakyat politik Malaysia membuang usul undi tidak percaya Tun Dr. Mahathir Mohamad, Tengku Razali Hamzah, Dr. Mazli Malik dan geng-geng mereka ini ke dalam tong sampah parlimen demi menjaga kemaslahatan rakyat di musim coronavirus. Musim coronavirus adalah musim untuk menyelamatkan nyawa rakyat Malaysia seperti apa yang ditekankan oleh yang di-Pertuan Agong, oleh Raja-Raja Melayu, oleh Perdana Menteri ke-8 Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin. Musim coronavirus ini bukan musim berpolitik, bukan musim untuk pilihan raya lagi pakcik-makcik. Enough is enough. Ahli-ahli politik bernama Tun Dr. Mahathir Mohamad yang tamak kuasa, yang tak lama lagi mati meninggal dunia masuk ke dalam lubang kubur untuk berpolitik. Sudah tiba masanya musim coronavirus ini kita bersatu padu menjadi tulang belakang Duli Yang Maha Mulia Tuanku yang di-Pertuan Agong dan Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk menyelesaikan coronavirus ini sehingga mencapai angka kosong pakcik-makcik. Kita mahu negara Malaysia ini bebas coronavirus, bebas daripada politik toksik Tun Dr. Mahathir, Tengku Razali Hamzah, Datuk Seri Zahid Hamidi. Kita mahukan keamanan dan kestabilan politik. Kita mahukan rakyat dibantu di musim coronavirus. Kita tidak mahu rakyat ditambah lagi masalah mereka sehingga nyawa mereka terkorban hanya kerana kegilaan Tun Dr. Mahathir, Tengku Razali Hamzah, Datuk Seri Zahid Hamidi, Datuk Seri Anwar Ibrahim yang hanya mahu berpolitik untuk menjadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia. Pakcik-makcik, percayalah, yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu akan terus menjaga kepentingan rakyat dan kepentingan nasional. Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu tidak akan melayan karena politik orang-orang tua nyanyuk seperti Tun Dr. Mahathir. Checkmate and game over. Tun Dr. Mahathir Mohamad, Tengku Razali Hamzah, Datuk Seri Zahid Hamidi, Dr. Mazli Malik dan geng-geng ahli politik veteran yang sudah tua, nyanyuk dan expired, yang mana usul undi tidak percaya itu telah dibuang ke dalam tong sampah parlimen. Terima kasih.